Sampai ini bagus. Sebab itu ya, kalau kita baca bab amar ma'ruf nahi munkar, kita jangan pedih telinga kita. Sebab orang yang berdakwah tu sendiri kena dakwahkan diri dia pertama dahulu. Ya, kalau dia sindir kita tu bermakna diri dia dah sindir dulu. Kalau dia cemoh kita tu bermakna diri dia dah cemoh dahulu. Ya, baik. Seterusnya, seorang yang menyeru itu hendaklah ia mulai dirinya sendiri, mulai dengan dirinya sendiri terhadap apa yang ia suruh, ya. Jadi dia seterusnya seseorang yang menyuruh itu hendaklah ia memulakan dengan dirinya sendiri, terhadap apa yang ia suruh. Begitu pula terhadap apa yang ia larang, hendaklah ia menjadi orang yang pertama menjauhinya. Hal ini pula supaya suruhnya dan larangnya itu meninggalkan kesan di hati orang-orang yang diserunya. Sebab terdapat ancaman yang keras terhadap sesiapa yang menyuruh berbuat baik tetapi ia sendiri tidak mengerjakannya, sedang ia melarang berbuat jahat padahal ia mengerjakannya. Baik, nombor 1 ancamannya, nombor 2 tak ada kesannya. Kalau kita dakwah, nombor 1 prosedurnya, nombor 2 ada ancamannya, nombor 3 kesannya. Prosedurnya, sebelum kita nak dakwahkan orang mesti kena dakwahkan diri kita sendiri. Sebelum kita nak betulkan orang, kita mesti betulkan diri kita sendiri. Macam mana nak mendekatkan kalau kita masih jauh? Macam mana nak mensucikan kalau kita masih kotor? Macam mana nak memimpin kalau kita masih sesat? Macam mana nak menyuluh kalau kita masih dalam gelap? Maka macam mana nak menarik kalau kita belum sampai? Ya. Maka awal mula kena diri kita. Kena diri kita, seru diri kita, betulkan diri kita. Tetapi jangan jadikan ini alasan. 2 alasan. Sama ada kita seru orang, kita rasa memang aku dah buat, memang aku dah menepati, memang itu ujub namanya. Kalau kita rasa memang kenapa awak nasihatkan saya, awak layak ke? Memang saya sudah buat ini, memang saya dah buat itu, namanya ujub. Kalau kita rasa kita dah menepati apa yang disuruh kita suruh dan tegah, maka sebab itu kita suruh dan tegah, rasa-rasanya sekarang sudah sampailah waktunya aku buat amar ma'ruf nahi munkar. Sebab pada diri aku dah laksanakan. Itu ujub namanya. Kalau sampai kita rasa kita sudah melaksanakan, itu namanya ujub. Baik, itu alasan pertama. Yang kedua sekali ialah apa? Jangan pula kita meninggalkan suruh dan ditegah. Kerana apa? Kita masih belum cukup. Anak tak berani laksanakan dakwah. Khususnya bab tasawuf, ya. Banyak orang tak nak mengajar. Kenapa? Atas alasan itu. Kalau bab sembahyang, bab apa? Dia bersanggup mengajar sebab dia memang sembahyang, dia memang puasa. Bab tasawuf, anak tak perfect, nak ajar orang tak berani. Jangan jadikan alasan kerana kita belum perfect, kita tak nak ajarkan orang pulaknya. Tak boleh. Jadi macam mana? Macam mana untuk elakkan yang pertama sekali, yang nak elakkan kedua? Kalau kita tidak menyuruh dan kita menyuruh tetapi tidak kita buat, menegar tapi kita masih lakukan. Yang itu pertama ialah kena buat diri kita sendiri. Tapi tak hasil-hasil macam mana? Kena ancam. Kena ancam Allah Ta'ala. Nanti yaumil akhir sangat besar murka Allah Ta'ala orang yang mengatakan apa yang dia tidak lakukan, ya. Nanti yaumil akhir akan terhurai isi perutnya, tertambat dengan pohon berduri, dia akan berkitar-kitar, sambil perut itu sangkut dengan batang berduri itu, ya. Orang neraka akan tanya, awak ni kenapa gini? Saya ustaz lah, dulu saya suruh orang buat baik tapi saya tak buat, kemudian saya tegah orang buat jahat tapi saya sendiri buat. Hati-hati wahai ustaz-ustaz, anda belum dimatikan Allah, bermakna Allah Ta'ala nak kasih anda chance supaya anda berubah dan anda tobat. Jangan anda terus, ini aku tak kena apa-apa ni, maknanya masih okey lah. Jangan, azab sedang menunggu kita kalau kita semikian gitu. Baik, kalau gitu kita bilang aku tak nak dakwah, berdosa. Sebab kau dah ada ilmu. Kalau gitu aku tak nak tuntut ilmu, berdosa kena tak nak tuntut ilmu. Tuntut ilmu, buat dan dakwah. Habis kalau aku mana boleh sampai perfect? Kita sudah katakan tadi kan. Di sini ada cara jalannya. Setiap kali kita menyeru orang, kita mesti apabila kita baca kitab ke, kita seru orang ke, wahai saudara, mari kita ke masjid. Wahai saudara, jangan buat itu, jangan buat ni. Wahai saudara, kita cakap ataupun kita baca, mestilah dalam hati kita yang kita tujukan diri aku dahulu.
Kalau kita cemoh apa-apa yang aku kritik, diri aku dahulu. Kalau kita peringatkan yang aku peringatkan yang lupa, diri aku dahulu. Jadi dengan itu senantiasa kita tak akan dapat ancaman. Orang yang menyuruh orang, aku menyeru diri aku. Cuma aku cakap kuat boleh didengar oleh kawan-kawan aku. Aku tahu kelemahan aku. Senantiasa setiap kali amar ma'ruf nahi mungkar, ingat diri aku, diri aku, diri aku. Dan senantiasa bicara dengan Allah. Ya Allah, aku sendiri masih belum buat. Ya Allah, aku sendiri masih langgar ini. Ya Allah, yang aku ingatkan diri aku. Ya Allah, yang aku harap kau ubahkan diriku dahulu sebelum yang lainnya yang aku serukan ini. Ya Allah, ubahkanlah kami semua bersama-sama. Ya Allah. Jadi yang pertama, kita kena seru diri kita. Kenapa? Prosedurnya, SOP-nya mesti kena diri sendiri dahulu. Yang kedua, kalau kita tidak baik kemudian kita serukan orang, dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka caranya ialah apa? Atasi dengan senantiasa kita ingatkan yang aku tepuk air dulang, maka yang percik muka aku sendiri. Yang aku dulang kayu serpih, kata orang aku yang lebih. Itu kita kena sedar senantiasa. Jadi kita tak masuk dalam murka Allah Ta'ala. Yang ketiga, kalau kita menyeru orang, kita tak seru diri kita sendiri, tak ada mana orang akan buat. Tak ada mana. Bolehkah kain kotor membersihkan tempat yang kotor? Kita ada asam pedas tumpah atas meja. Nak kesat, tak ada apa. Ambil apa? Ambil pampers budak. Macam itu dalam tong sampah ada pampers dia. Boleh? Makin tak senonoh. Kita ni orang kalau masih mutanajis, ingat, hanya air mutlak saja boleh suci. Hanya air mutlak. Yang suci saja boleh menyucikan. Kalau dia tak suci, kalau dia sudah hilang mutlak, dia masih suci pun dia tak mampu menyucikan. Kalau air teh. Suci tak? Suci. Tapi sudah berubah. Sebab itu dia tak mampu menyucikan. Yang mutlak sajalah suci lagi mampu menyucikan. Ya, hanya air putih. Maka kena jadi pendakwah yang mutlak, baru dapat suci dan menyucikan. Ya, tak ada mana kita boleh membersihkan orang kalau kita masih kotor. Imam Ghazali bilang, kalau kita masih orang yang tak pegang agama, kemudian kita menyeru orang, kita tidak menghasilkan murid-murid kecuali macam kita yang main-mainkan agama. Satu kita katakan, ya, kita mendakwahkan orang, tak payahlah buat survei. Tengok survei, tuan-tuan, cuba angkat tangan, siapa sembahyang duha? Tuan-tuan, berapa ramai yang bangun malam? Tak payah kau tanya, wahai ustaz, kau cek diri kau. Kalau kau tak ada buat, jangan kau harap satu pun murid kau tak buat. Jangan kau harap satu murid kau pun akan buat, tak ada satu pun akan buat. Kenapa kau tak buat? Jadi jangan ingat kita ajarkan orang buat, aku dapat pahala. Tak akan dapat. Dia mesti ada angka satu. Dua orang buat, baru kali dua. 3 orang buat, pada kita 0. Kali 3, kali 10, kali 100 pun, kali 0 berapa? 0 juga. Ya. Jadi tidak ada mana berkesan. Betul lah orang Melayu bilang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bapa borek, anak rintik. Begitu ya. Tak boleh tidak. Kesan dakwahnya jelek sekali. Dah satu kau tak dapat pahala, kau dapat dosa. Dan kesannya kesian orang yang belajar dengan kau. Penat-penat dia belajar, dia tak berubah. Kenapa? Nur tak sampai pada hati dia. Kenapa? Yang nak mancarkan nur sendiri tak ada nur. Tak ada nur. Dia tidak menghidupkan akan ilmunya. Sebab itu ya, orang yang kalau mengamalkan ilmunya itu, cakapnya tu mudah didengar. Itu yang kita dengar dalam haul Habib bilang, Syekh Abdul Qadir Jalani ni. Dia cerita, ada orang taruh ayam diterkam kucing. Wah, orang menangis-nangis. Anak Syekh Abdul Qadir Jalani belajar pas tinggi. Dia ceramah-ceramah orang kok tak nangis. Tanya bapaknya, kenapa kok gitu pak? Sebab bapak itu cakap dengan jiwa yang merasai apa yang dia cakap. Dengan jiwa yang rintih, dengan jiwa yang keluh, dengan jiwa yang kutuk diri dia itu. Sebab itu sampai kepada hati orang. Sampai kepada hati orang. Bukan bapaknya itu cakap begitu saja, Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang bercakap begitu. Sebab itu ya, dulu zaman Imam bin Hajar, lebih kurang 500 tahun dulu di Mekah ya. Dia kalau musim haji, perhimpunan ulama-ulama atau datang. Kan orang pergi haji. Nanti ulama dari Jawa, ulama dari Mesir, ulama dari Syria, ulama dari Syam, ulama daripada mana semua datang. Nanti ulama-ulama Mekah yang jadi host lah. Yang jadi host, jemput datang rumah perhimpunan, apa semua. Kadang muzakarah, kadang mereka adakan acara, kadang apa semua. Musim haji. Sampai sekarang di Mina, semua ada maulid semua tu. Kalau Habib Umar ada, mereka sambut. Orang-orang Mekah, orang sambut. Bikin itu, orang Mekah yang pahaman kita lah. Akan sambut semua begitu ya. Orang perhatikan, orang tengok ulama-ulama Hadramaut ini, dia punya penampilan paling simple sekali, paling tak ada gah sekali. Penampilannya simple dengan kain pelikatnya, serbannya pun paling simple sekali mereka.
Dan kalau dalam acara-acara yang paling tak banyak cakap mereka. Tapi kalau mereka datang, orang semua bangun sambut. Mereka balik, orang pun semua bangun sambut. Yang semua ulama-ulama ni semua. Tapi kalau ulama Hadramaut datang, dapat layanan istimewa. Kemudian apabila mereka jarang cakap, orang cakap mereka dengar. Tapi bila mereka diminta beri pandangan ke, diminta cakap, orang semua terkesan. Semua akur. Kalau ada masalah, orang akur, terhurai. Kalau ada kemusykilan, orang jadi patuh. Kalau ada apa nasihat yang diberi, orang jadi ikut. Orang tanya Imam Hajar, kenapa ya? Yang lain pun cakap begitu juga. Yang lain pun hadir juga. Yang lain pun cakap juga. Ada nas juga. Tapi kenapa kesan di hati orang lain sangat pada orang-orang Hadarim ini? Dia satu Hadrami. Kalau banyak-banyak Hadarim. Pada ulama-ulama Hadrami ini, kenapa ya? Kenapa kesannya? Imam bin Hajar bilang, itulah perbezaan antara mereka dengan kami. Allah, para Imam Hajar itu cerita wali. Sebab mereka ulama yang setiap apa yang mereka cakapkan, mereka dah buat. Apa yang mereka keluhkan itu siapa dah pada hati mereka. Apa yang mereka nasihatkan itu adalah diri mereka. Mereka sudah makan nasihat itu dulu. Ibarat vitamin dia tak syorkan orang, dia sudah buat dulu. Sebab itu kesannya lain. Itulah beza antara mereka dengan kami. Oh, Imam bin Hajar. Pada Imam bin Hajar sini dah wali ya. Itu kesannya kalau kita dakwah, kita buat ya. Sebab tu kita tengok, ingat dalam hal tu Habib Naufal bilang ya. Kenapa Syekh Abdul Qadir boleh gitu? Kerana Syekh Abdul Qadir anaknya tak begitu. Kerana si bapaknya ni dia cakap dan dia orang yang bangun malam. Dia cakap dan dia orang yang puasa sunat. Dia cakap dan dia orang yang baca Quran. Dia cakap dia da'i ilallah dan dia min ahlillah. Macam mana kau nak seru kepada Allah sedang kau bukan daripada ahlillah, bukan pada ahli Allah, cinta Allah, sayang Allah, taat Allah, patuh Allah, tak akan dapatlah. Tak akan dapat ya. Begitu ya. Jadi tak akan timbul kesan, Allah sayang. Beribu-ribulah orang belajar dengan kita sekalipun. Allah, apatah lagi kalau kita menghasilkan murid-murid yang untuk mengajarkan orang, tapi murid kita semua tak mengamalkan amalannya, maka murid akan hasilkan murid bergenerasi, masyarakatnya semua tidak mengamalkan. Kenapa? Guru-gurunya semua tak mengamalkan, belajar kepada guru-guru yang tak mengamalkan, boleh jadi ranap satu masyarakat. Berlindung sama Allah Ta'ala, janganlah begitu. Ini jangan pula kalau kita malas ibadat, kita tanggungkan. Aku kok malas sembahyang duha, ini mesti ustaz aku tak buat duha lah ni. Jangan kau yang pemalas, jangan kau bilang ustaz dia gitu. Aku kok bangun malam susah. Ini mesti ustaz yang tak bangun malam tau. Sebab itu aku pun tak bangun malam. Itu nama kau cari nahas ya. Itu kau cari nahas. Kalau kita buat apa yang dah ustaz kita ajar ya, jangan kisahlah dia buat tak buat. Kita buat. Kita begitu ya. Kalau kita mengajar, kita nakkan anak murid kita belajar, tak payah banyak-banyak gesa. Orang bilang sampai berbuih mulut kita cakap. Pasal kita tidak buat, maka orang tidak akan buat ya. Sebab ulama yang memang buat sangat terkesan cakap dia tau. Sepatah dia cakap, orang terus tangkap dan orang langsung. Sebab ini yang bercakap ini yang dah buat. Yang bercakap ini dah buat, dah rasa dah. Dia tak boleh teori saja ya. Tak boleh teori. Ada satu orang perempuan. Dia jadi juru nasihat bahagian perkahwinan, cerai, nikah semua. Kalau orang cerai semua dia nasihat, dia jadi kaunselor nasihat. Tapi dia sendiri masih perawan. Dia komplain. Kalau saya cakap orang tak terima, jangan tengok saya ni macam mana, tapi tengok apa yang saya nasihatkan. Orang tak nak. Kadang orang tanya sekali gitu nasihatkan. Awak kena gini dengan isteri awak. Awak gini katanya. Puan. Oh saya belum puan lagi. Cik, awak ni dah rumah tangga belum? Sudah, tak payahlah nasihatkan kami. Ada ke dia cakap begitu dengan saya? Ya patutlah. Sebab kau belum gitu ya. Tapi cuba kalau orang nak jumpa pasal kelulusannya tinggi dalam bidang nasihat. Orang nak tengok kau punya kelulusan ke orang itu? Orang lagi suka nak jumpa kau ke jumpa sama satu Pak Haji yang rumah tangganya dah rukun damai, boleh nasihatkan. Orang lagi suka siapa? Walaupun Pak Haji ni tak ada sertifikat. Orang lagi suka orang yang dah berpengalaman. Adakah berorang reject saya? Asal gitu, diorang pertikaikan status saya dah berumah tangga ataupun belum. Marah pula dia. Macam mana orang nak begitu ya? Contohlah orang pergi gym. Apa gym punya instrukturnya? Kalau angkat sekian weight, sekian begini gaya, muscle akan keluar. Akan apabila kau begini-begini, akan jadi badan akan jadi sasa. Begini-gini badan akan jadi sadar. Kalau begini-begini awak jadi tak sadar. Umpamanya lah ya. Begitu. Baik.
Orangnya kurus, kering, melengkung. Boleh tak orang nak ikut tak cakap dia? Ini saya cakap ni dah pas ni, dah pas. Berapa banyak orang yang kayak gini boleh memang betul-betul boleh jadi muscle, boleh masuk juara bina badan lagi. Bina badan ke bina tulang tuan. Orang tengok dia pun orang bilang tak ada menakan dia. tak menilirakan, tengok sudahlah, tak payahlah begitu ya, tak payah. Tukang masak chef, tengok tukang masak, tukang bina badan pun akhirnya tunjukkan tukang masak. Oh, saya kalau masak begini. Kali kita datang rumahnya kasih jemput-jemput pun nangit. Alamak, sudahlah, tak payahlah, ini chef tak berguna. Begitu ya. Allah, macam mana orang nak ikut? Itu setakat bidang-bidang lain. Ini pula bidang agama, kerohanian. Yang mana ilmu itu menjangkau sampai akhirat. Ilmu itu masuk ke dalam hati. Diterima oleh otak, mengembangkan otak. Dan masuk dalam hati, meluas dalam hati. Menggerakkan badan dan tenaga. Itu semua perlu apa? Perlu kerohanian yang cakap. Perlukan energi yang cakap itu sampai boleh resap, sampai manfaatnya, sampai boleh buat dia syahadat, imannya boleh termaintain, sampai boleh menjana keimanannya, sampai boleh dijawab syahadat pada akhir hayat, sampai kesannya tu sampai dia boleh jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Kesannya tu boleh sampai ke mahsyar nanti. Maka perlu daripada yang dapat nur cahaya daripada Allah. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala lindungi kita. Janganlah jadi hamba yang derhaka dan menyampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahanlah kita dapat insaf akan diri kita dan tobat terhadap kesalahan kita. Kerana kita banyak ceroboh, langgar perintah Allah, sedangkan kita nasihatkan orang ke jalan Allah. Mudah-mudahanlah Tuhan jadikan kita ahlillah. Maka kita dapat ajak orang menuju kepada Allah. Jadi yang pertama memang kenapa kena buat sendiri? Kerana memang prosedurnya kena buat sendiri dahulu. Nombor 2, biar tak kena ancam dengan siksa. Nombor 3, biar berkesan. Ya. Walaupun ya, di situ kita tengok ya, dakwah Nabi-Nabi sebutkan, katakan aku hanya tukang menyampai. Wama alaina illal balaghul mubin. Bukanlah atas kami kecuali sebagai penyampai saja. Jadi kau ubah, kau tak ubah, lain cerita. Kau tengok, Nabi pun cakap menyampai. Orang ubah tak ubah, bukan Nabi akan dipertanggungjawabkan. Tapi Nabi maksum, Nabi tidak buat yang ditegah oleh Allah. Nabi buat semua yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala tak nak beriman kepada orang ini dan memang kerana dia degil. Nabi sedikit tak masuk dalam kategori ini. Jadi kalau dakwah kita tak hasil, kita jangan bilang, ana dah jalankan tugas, ana cakap dia tak nak dengar, takkan boleh paksa. Kalau memang kau dah sungguh-sungguh dakwahkan dirimu, elokkan dirimu, betulkan dirimu, dan cara dakwahmu yang baik, tapi orang tak nak terima, barulah kau bilang, tugasku hanya menyampai sahaja. Kerana Nabi betul, tugas Nabi hanya sebagai penyampai sahaja. Tetapi si penyampai ni pun kena ada syarat-syarat penyampai. Nabi tidaklah sebut sebagai balaghul mubin, sebagai penyampai sahaja, kecuali dia ada qualification sebagai penyampai. Jadi jangan kita bilang, tak apa, anda dah sampaikan, anda belum sampaikan kalau anda belum ada kelayakan sebagai penyampai. Menyampaikan pun belum. Anda ada kelayakan sebagai penyampai, barulah anda dah sampaikan, baru orang tak terima, baru anda terlepas daripada siksa. Kalau anda belum ada kelayakan sebagai penyampai dan anda sampaikan dan betul-betul orang tak terima, anda masih tetap salah. Kerana anda tidak laksanakan tugas dengan kelayakan yang sepatutnya. Ya. Lantaran itu adalah perlu ia menunjukkan contoh tauladan yang baik dalam seruannya untuk berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Itulah cara yang paling baik dan utama sekali. Betul ya. Kalau ia tidak mampu, maka tiadalah salah jika ia menyuruh dan melarang, meskipun ia sendiri tiada melakukan seperti apa yang disuruhkan. Bandingnya ialah seperti seorang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya dan tiada mengajarkannya kepada orang lain adalah lebih rendah darjatnya dan lebih berat siksanya daripada orang yang mengajar tetapi tiada mengamalkan
dengan ilmunya, wallahu alam. Tetapi kalau dia tak mengamalkan, dia nak dakwakan juga tak? Dakwakan juga. Paling tidak kerana mengamalkan ilmu tu dua ya. Mengamalkan ilmu. Membuatnya sendiri dan mengajarkan orang. Tapi kalau dia tak buat dan dia tak mengajarkan, lebih teruk. Kenapa dua-dua dia tak buat? Yang baik, yang paling baik ialah dia buat, dia melakukan dan dia mengajarkan. Paling tidak dia buat kalaupun dia tak mengajarkan. Itu pun tak bagus. Dia mengajarkan tapi dia tak buat. Itu lebih baik daripada dia tidak mengajarkan dan dia tidak buat langsung. Buat, mengajarkan juga dan usaha untuk buat dan sedarkan diri kita yang kita patut buat, yang kita patut buat. Ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita junjung, kita buat. Kena gesa diri kita, latih diri kita, paksa diri kita biar kita buat apa yang kita ajarkan ya. Kalau tidak kita berdosa ya. Kita paksa diri kita, kita harapkan. Baik. Kalau gitu jangan tinggalkan dakwah, buat dakwah juga ya. Semalam kita bilang ya. Semalam kita baca hadis kitab Riyadhus Salihin. Nabi sebut 7 perkara hendaklah kita bersegera buat ibadat sebelum datang 7 perkara. Salah satunya ialah apa? Tua yang melarat. Tua melarat tu. Orang tua-tua zaman dulu tak melarat tau. Tua macam mana miskin pun anak cucunya junjung, anak cucunya jaga. Anak cucunya suap. Orang sekarang mak bapaknya masih tegap, masih boleh apa? Dah dihantar ke rumah orang tua-tua. Itu melarat pun namanya ya. Tua melarat. Nak mengelakkan itu macam mana? Nak mengelakkan sedemikian, latih anak kita supaya taat kepada kita. Macam mana latih anak kita taat kepada kita? Dengan menunjukkan macam mana kita taat kepada orang tua kita. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh kalau dakwah yang kalau kita akan berkesan, kalau kita tak buat ialah kita nakkan anak kita nanti besok jadi anak yang taat pada orang tua nak ya. Dengan bapak taat ya. Sayang bapak tak nanti? Sayang. Masih kecil dia cakap. Ya. Sayang. Nanti dah besar jaga bapak tak? Jaga. Bapak nak menanamkan anak supaya taat kepada dia. Kalau kau tak payah cakap lah. Caranya apa? Paling berkesan punya cara ialah, bukan paling berkesan, satu-satunya cara nak hasilkan. Itu kalau dakwah dengan orang lain, sembahyang, zakat, puasa, orang tak buat, itu lain cerita ya. Ini dakwah kepada anak kita supaya dia jadi anak yang taat. Satu-satu cara nak dakwah kita tu hasil ialah kita kena, tak boleh tidak, mesti kena tunjukkan depan dia macam mana kita taat kepada bapa kita, mak kita. Depan mata dia. Pergi mana-mana, angkat bapak kita, angkat mak kita, hantar mak kita, layan mak kita semua. Sampai kadang-kadang kita lebihkan mak kita daripada lebihkan dia. Tapi pak, nadi saya ada begini. Tak apa, bapak menambilkan Grab, kau naik taksi. Bapak nak hantar nyainya pergi klinik. Tak apa. Begitu, tengok. Dengan mak pun. Habis bapak hantar mak ke hantar atuk? Mak kau tak apalah, mak kau nanti boleh tumpang pak ngah kau hantar ke apa. Ni atuk ni tengah sakit macam mana? Atuk kau ada mesyuarat ni. Kau tak sakit pun ada mesyuarat, tapi keperluan atuknya dahulukan. Umpamanya ya. Semua tu pengajaran. Tak ada mana kita tentang dakwah ini confirm lah takkan berhasil untuk kita hasilkan anak yang taat kecuali kita dah tunjukkan depan mata dia yang kita ni taat kepada orang tua kita. Itu kan, dakwahkan macam-macam bidangnya, dakwah sembahyang, dakwah puasa, dakwah macam-macam. Ini dakwah menjadikan anak yang taat. Satu-satunya hadir seminar, hadir simposium, macam mana cara nak menghasilkan anak yang taat. Tak ada mana. Caranya satu-satu caranya, si anak ini kena taat kepada bapaknya, barulah anaknya taat kepada dia sebagai bapa kepada anak itu. Tak boleh tidak. Itu tak boleh tidak ya. Itu tak boleh tidak. Kena tunjukkan contoh depan mata dia. Depan mata dia. Kalau sekali-sekali dia balik, mari hantar bapak pergi mana pak? Pergi kubur yai engkau. Tengok depan kubur bapak kita, pak, minta maaf salah silap saya pak. Pak, apa redakan saya pak? Minta maaf pak. Tengok bapak dia dah mati pun dia masih minta maaf. Bapak dia dah mati pun selalu dia begitu. Semua tu tunjukkan.
Tunjukkan dan ceritakan dulu bapak dengan yai kau dulu tak berani, bapak dengan yai kau itu semua akan hasilkan anak kita, dia akan pandang, dia akan tengok, itu akan masuk dalam diri kita, diri dia. Dakwah itu lebih berkesan tau. Sebab dakwah ni dua tau, dakwah bil hal dengan dakwah bil maqal. Dakwah bil hal, orang ikut hal kita lebih banyak daripada orang ikut cakap kita. Betul tak? Setengah tempat kiainya kalau pakai serban begitu, semua anak muridnya serbannya pun pesen gitu. Dan dia tak ada bilang, kalau pakai serban mesti ikut macam ana punya pesen, begini-begini. Dia tak ada bilang tau. Tapi kenapa? Dia pesen gitu, anak muridnya pun ikut pesen gitu. Dia tak pesen gitu, anak muridnya pun semua tak pesen gitu. Kiainya tak pakai serban, anak muridnya pun semua tak pakai serban. Dia tak ada bilang pun, jangan pakai serbannya, tak perlu. Dia tak payah bilang pun. Sendiri akan ikut. Betul tak? Itu namanya dakwah bil hal. Kalau kiainya orangnya tata tertib, cakapnya toto kromo, anak muridnya pun semua akan begitu juga. Oh, kiainya berangasan, anak muridnya pun akan berangasan juga. Itu semua dia tak payah bilang, tuan-tuan, marilah kita mengubah sikap kita jadi berangasan. Tak payah. Berangasan tu apa? Bingking, bengis. Tak payah. Semua akan sendiri. Kau tengoklah dekat kuliah-kuliah, betul tak? Kalau murid-murid Habib Omar, semua pesen dia saja. Murid Kiai Suhaili semua pesen dia saja. Itu semua tu pendidikan yang murid-muridnya nampak depan matanya macam mana gurunya buat, itulah dia buat. Gitu kesannya. Itu namanya dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Dengan bil hal dan bil maqal. Dengan halnya dan juga dengan percakapannya. Itu dakwah yang paling berkesan. Tak kesan setakat dakwah bil maqal tak ada hal. Kadang-kadang tanpa hal dan hal dengan maqal, hal lebih berkesan. Kalau ditunjukkan tata caranya saja, dah orang dapat terima. Kenapa? Dia nampak orang ni sendiri melakukan apa yang dia cakapkan. Ya. Jangan mengabaikan agama. Hadir kuliah ni pun bagus juga ya. Kadang-kadang saya ni masih rodok meriang. Orang kepenak. Meriang apa meriang? Tak sihat, demam, ya, meriang, semua apa. Tapi kita hadir kuliah, semangat baca, kebah. Pasal kita semangat baca tu jadi kebah, ya. Tuan-tuan boleh try. Kalau badan macam rodok meriang, orang kepenak gitu, boleh buat 3 cara. 1, hadir majlis ilmu. Hadir majlis ilmu, hilang sakitnya. Paling-paling tidak tengah kuliah tu tak rasa bisanya. Balik bisa lain tu lain cerita. Biasanya terus hilang. Jadi syifa. 1, majlis ilmu. Yang kedua, puasa. Kalau tengah sakit, makin. Tapi kalau sakit, tengah puasa Ramadan sakit, ya harus buka ya. Ini maksudnya sakit yang boleh tertanggung puasa lah. Setakat pilek-pilek sedikit aja ke gitu ya. Pilek apa pilek? Semua-semua. Begitu ya. Setakat pilek-pilek sikit saja. Cuba nak elakkan itu puasa. Sebab kalau kita puasa, semua sistem badan kita rehat. Semua jentera-jentera badan kita semua tu rehat. Rehat jadi dia dapat cover penuh kuman, dapat apa. Kalau tidak dia nak cerna makanan lain, dia nak itu lain, susah. Jadi semua badan kita semua rehat, dia boleh lawan kuman, boleh apa semua, direlakskan, dicutikan, di-MC-kan badan kita daripada bekerja dengan makan. Puasa. Puasa ya, sembuh. Nombor 3 lah rehlah. Bukan makan angin, rehlah dakwah. Dengan demam-demam pergi dakwah. Dalam bas juga boleh kebah. Try ini 3 ya, 3 ini. Bahkan salah tak betul kalau orang kena sakit aja tak hadir kuliah. Sayang, berarti kat rumah sakitnya makin datang lagi. Jangan mengabaikan agama. Ingatlah wahai saudara-saudara sekalian, moga Allah membimbing kamu ke jalan yang diredainya. Amin. Pagi ini kita dah masuk dalam doa Imam Haddad untung ya. Jangan sekali-kali berpura-pura dalam agama. Jangan ya. Nauzubillah, paling kita takut ya. Berpura-pura dalam agama. Penampilannya macam baik tapi rupanya kaki tangan dalam perut. Allah, jangan ya. Takut sekali ya. Telunjuk lurus, kelingking berkait ya. Apa kita bilang kaki tangan dalam perut. Itu semua tu. Dia munafik macam mentah. Palingnya kalau hal kita sendiri tak kacau orang tu semua tu kaki tangan dalam perut. Ataupun pijak semut tak mati, depan orang pijak semut pun tak mati. Begitu ya. Itu semua tu. Kalau yang sampai khianat dengan orang, telunjuk lurus kelingking berkait. Jahat lagi, gunting dalam selimut. Jahat lagi,
musuh dalam musuh dalam selimut. Jahat lagi, menggunting dalam lipatan. Jahat lagi, musang berbulu ayam. Semua tu tahap-tahap munafik. Macam-macam tahap munafik. Orang Melayu macam-macam sebut tu, maknanya macam-macam kategorinya ya. Dan itu sifat yang tak disuka. Sebab tu macam-macam sebutan dari orang Melayu kita. Semua terbit daripada hukum ya. Pura-pura penampilannya kayak warak. Allah, takut sekali ya, takut dia. Tapi di belakang orang, Allah, Tuhan saja mengetahui. Allah ya. Depan orang pijak semut pun tak mati. Yakni seorang kamu mendiamkan diri dari menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Itu apa? Berpura-pura ya. Berpura-pura dalam agama, yakni seseorang kamu mendiamkan diri daripada menyuruh buat baik dan melarang buat jahat. Diam. Jangan ya. Itu main-main berpura-pura dalam agama. Konon-konon nampak ahli agama, tetapi orang buat jahat tak nak ditegur. Buat baik tak nak disuruh. Oh, kerana kepentingan itu, kepentingan ini, peluang itu, peluang ini, semua apa nak buat, tangan saya terikat ke langit, kaki saya terpasak di bumi. Pasal siapa suruh kau ikat? Kau punya kerja tukang dakwah, kau dakwah, kenapa kau ikat tangan kau? Masuklah dalam tempat yang kau tak perlu kena terikat. Ya. Demikian pula mendiamkan diri dari berkata yang benar dan berlaku adil untuk meraihkan orang lain ya. Jangan sampai tak nak cakap yang benar, hanya melindungi, menutup-menutupi semua tu. Hanya kerana untuk jaga keperluan-keperluan tertentu ataupun individu tertentu, kau jangan cakap. Allah punya hak di mana? Allah punya syariat di mana? Fulan tu pun hamba Allah. Kalau kau cakap baik-baik tak mesti orang marah. Tapi kalau marah memang patut dia marah, ya patutlah. Dia nak marah pun apa kena terimalah. Sebab apa? Nak membetulkan dia tak terima, jangan dimarah. Kadang-kadang ditikam kau. Ditikam kau. Tapi kau kena tegakkan tak? Kena tegakkan. Kena sampaikan tak? Kena sampaikan. Ya. Atau mengharapkan wang atau pangkat daripadanya. Sebab itu kau seal mulut kau. Pasal kau tak nak kau takut nanti kau tak dapat habuanmu. Ya. Cakap. Yang ada ustaz tak nak cakap ceramah-ceramah, nampak patut-patut perkara yang ditegur, patut perkara yang disebut, tak nak sebut. Hanya kerana apa? Nyedapkan hati orang, takut dia tak undang lagi. Cakap, mereka suka mereka undang lagi. Mereka tak suka, habis. Tapi kau dah laksanakan tugasmu. Bikin apa kau undang aku? Kau nak, kau tak nak, kau undang orang lain. Kau undang orang bisu ke, kau undang orang buta. Pun bagus. Jadi orang bisu tak boleh cakap, orang buta tak boleh nampak. Kau undang aku celik dan aku boleh cakap. Maka aku cakap. Kalau kau undang aku, itu tugas aku. Bukan tugas aku datang hanya sebagai sebagai entertainer, penghibur hatimu. Tugas aku, kau panggil aku datang ialah untuk beri nasihat apa yang patut. Kau kena terimalah. Kau tak nak, kau jangan undang aku. Kau undang orang bisu. Atau kau undang orang-orang pekak. Ataupun senang cakap, undang parrot lah. Yang kau cakap, dia ikut. Kau cakap, dia ikut. Jadi bukan disyarahkan kau syarahkan dia. Bagus. Itu macam yang undang parrot. Parrot pun bagus. Kita cakap dia ikut balik. Apa khabar? Apa khabar? Awak baik ya? Awak baik? Dia bilang aku baik lah. Pasal kau bilang dia suka begitu. Undang parrot pun boleh. Parrot dia cakap semua. Dan kau rakamkan dia semua untuk puji kau, cakap kau semua begitu. Kau nak sangat? Kerana tidak seorang pun yang melakukan yang demikian itu, melainkan ia akan dihina-dinakan oleh Allah Ta'ala, sehingga ia dikuasai oleh orang lain. Hina ya. Baik merdeka jadi dia dikuasai orang lain sampai tak bebas mulutnya. Jadi macam hamba sahaya. Jadi macam hamba tebusan. Hamba tebusan lah. Tertebus dengan pangkat dunia dan kewangan sampai tak boleh cakap yang benar. Bukan suruh apa. Bukan suruh gaduh dengan orang. Bukan suruh apa. Cakap yang benar saja. Kok tak mau? Allah. Siap. Mahkamah Ta'ala ada ya. Maka tiadalah ia akan memperoleh segala apa yang dicita-citakannya itu. Tak akan dapat pun. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Yang dikejar tu apa? Pangkat dunia. Yang dikendong tu apa? Keutamaan jadi orang ahli agama. Yang dikejar nak pangkat dunia pun keciciran, tak akan dapat juga. Nak kedudukan dan pangkat dunia dan harta dunia pun keciciran. Yang dikendong, tak sebarang orang Allah Ta'ala kasih dapat mengendong ilmu agama. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Dunia dia pun dia tak dapat, akan luput juga. Dan apa yang ada pada dia itu keagamaan, ilmu, cicir semuanya itu. Habis ya.
Adapun mengambil hati atau berjinak-jinak dengan seseorang dalam suatu perkara, maka yang demikian itu hukumnya harus nak lembutkan hati dia, cakap baik-baik, jangan terus attack dan gasak. Itu namanya gunakan hikmah dan bijaksana. Tetapi hikmah dan bijaksana yang kau gunakan lembut punya lembut tapi tarik, bukan lembut dan lembut tetapi membiarkan, bukan ya. Tak apa, kita dakwah dengan hikmah. Semua nak hadir kuliah saya mesti kena pakai jubah dan serban. Semua yang perempuan mesti kena tutup muka. Oh, janganlah. Tak ada siapa-siapa yang ada, Nabi pun tak ada suruh begitu. Baik. Hatta dia belum tutup aurat sekalipun perempuan. Umpamanya lah. Kat bandar-bandar kita tahu saja tu hadir kuliah, balik office dengan skirt dia dah hadir kuliah. Nak halau? Jangan. Dia datang tu dah cukup bagus. Tapi dengan matlamat engkau membenarkan dia datang, ialah kau membenarkan dia datang. Lupa, bezanya jauh ya. Kau membenarkan dia datang dalam keadaan sedemikian, beza dengan kau membiarkan dia senantiasa datang dalam keadaan sedemikian. Tujuh. Pertamanya memang membenarkan, tapi dengan matlamat, sambil kau tarbiyah, sambil dengan suasana, dia boleh berubah. Tapi kalau senantiasa berubah, memang bahkan kau taruh lagi, jangan larang orang yang begini. Itu maknanya kau membiarkan dia datang. Itu bukan ya. Jadi matlamat hikmah ialah apa? Diapplykan hikmah ialah apa? Membenarkan sedikit kelonggaran untuk berubah. Bukan membiarkan orang senantiasa tak berubah. Itu kena faham. Itu dua yang berbeza. Kita hikmah. 3-4 tahun orang belajar dengan kau sikit pun tak berubah. Itu bukan hikmah, itu namanya lemah. Ya. Kalau hikmah, okey, baru-baru orang datangnya begitu. Tapi kau tengok, lepas 2-3 minggu orang yang datang dengan dia yang nampak liar pun akan terus jadi jinak. Itu namanya baru hikmah. Nak tengok anda ni hikmah ke anda lemah? Tengok. Hikmah ialah matlamatnya gunakan kebijaksanaan untuk membenarkan sementara supaya dapat berubah di masa akan datang. Bukan membiarkan senantiasa tak berubah sampai bila-bila. Bukan ya. Bukan. Itu tidak ya. Jinak-jinak boleh. Kita tak suka orang minta kita kuliah rumah siapa? Rumah Pulan-Pulan. Ataupun rumah Pulanah binti Pulan. Umpamanya. Dia pulanya ahli persembahan depan orang, ahli membuka aurat, ahli dalam bidang-bidang yang campur gaul laki-laki semua. Kau panggil aku untuk apa? Untuk belajar agama, untuk itu aku cakap apa yang patut. Bukan panggil aku untuk apa, dia orang tengok, wah ada ustaz datang rumah dia pun belajar agama gitu. Tapi 3-4 tahun tak tobat-tobat juga. Apa peranan ustaz tu pergi rumah orang tu? Apa peranan? Tak boleh. Mesti kalau nak belajar dengan kau, mesti ada perubahannya sedikit. Tak ubah, tak payahlah nak tegih-tegih dengan gini. Kau cari orang lain. Bahkan pada setengah hal boleh menjadi sunnah. Maksudnya seseorang yang membelanjakan sebahagian dari hartanya untuk kepentingan agama. Seperti apa ya? Orang datang, dia kasih hidang makan biar orang happy dan hadir kuliahnya umpamanya ya, untuk kepentingan agama. Itu tak apa ya, ajak orang yang begitu-begitu yang lain agak liar, sekali ustaznya undang dia. Tuan lapang datang rumah saya, khas tak ada apa, tak ada apa-apa, makan malam jadi kita boleh bual-bual. Itu menjinakkan hati dengan matlamat dalam perlahan-lahan kau tarik dia. Boleh. Itu sebagainya namanya pandai air tenang. Jadi kau nak pikat dia ya, tuan boleh. Bukan setakat kau membiarkan dia, memanjakan dia, tidak ya. Ataupun untuk kebaikan dunianya atau untuk keselamatan dirinya dari dikata nista dan dianiaya oleh orang-orang yang jahat. Betul ya. Yang ini dia keluarkan belanjanya biar apa? Biar dia tak bahaya. Dia sogok sikit, dia buat apa sikit biar orang-orang jahat ni tak kacau dia. Boleh. Hukumnya harus ya. Hukumnya harus. Bukan dia membiarkan tau, tapi untuk apa? Untuk taktik yang lebih selamat lagi. Bayarlah. Kadang-kadang orang ini disuap, biar dia kenyang. Kau minta ampun ya Allah, aku kena suap ya Allah. Aku minta ampun tapi matlamat aku biar mudah aku punya dakwah dan ibadat.
Biar dia senyap, kalau tidak mulutnya jahat. Nanti macam-macam dia. Ya, tidak perkaranya tak betul. Dalam sebuah hadis tersebut, ma waqa bihil mar'u irdahu fahuwa lahu sadaqah. Tengok ya, sebab itu atas dasar ini Imam Ghazali bilang, di antara nafkah yang patut kita keluarkan ialah bayar sogok. Bayar sogok, suap. Ini bukan kita galakkan rasuah, bukan ya. Na'udzubillah. Kalau sampai kita kena tercerut, tercekik, khususnya bab agama, tetapi orang yang termahak ni minta duit, nak bayar. Bayar. Macam mana pada sahabat, dia nak pergi hijrah. Orang kafir Quraisy minta duitnya. Kasih hartanya semua. Dia pergi. Kau nak, kau ambil. Kau memang termahak, kau ambil. Kau ambil, tapi aku nak pergi hijrah sama Rasulullah. Begitu ya. Setengah-setengah orang, setengah-setengah datang setengah tempat. Wah, dia nak dakwah. Sogok. Apa pemerintah tempat itu? Walau mukmin walau kufar. Jadi lepas itu, jadi dia boleh menyelamatkan orang lain semua begitu. Itu tak apa. Tak apa ya. Ma waqa bihil mar'u irdahu fahuwa lahu sadaqah. Artinya, apa yang dibelanjakan orang untuk melindungi dirinya dari bahaya, maka yang demikian itu adalah sedekah. Tidak dikira sebagai rasuah, dikira sebagai sedekah. Istilahnya wang penyelamat. Harus hukumnya, tengok tahapnya. Tapi jangan kau yang offer, tuan kasih saya jawatan ini, saya bayar awak. Itu bukan ya. Niatnya kerana apa? Matlamat dakwahnya. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah ampun dosa kita, tetapkan iman kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita insan yang mengamalkan apa yang kita ajarkan dan kita sebutkan, dan apa yang kita pelajari. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.